Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Saudara pengacara majlis Yang Berhormat Datuk Ustaz Saiful Bahri, Timbalan Pesuruhjaya 2 Badan Perhubungan PAS Negeri Terengganu, sahabat saya Yang Berhormat Dr. Azman Ibrahim, Penolong Setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri, Yang Berhormat Engineer Haji Saiful Azmi, Pengarah Majlis Tindakan DUN, dan sudah tentu yang kita kasihi mantan ahli parlimen kita yang berbahagia Ustaz Cik Alias selaku yang dipertua PAS kawasan ataupun Parlimen Kemaman, staf pimpinan, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, hamba juga memanjatkan syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat berada bersama-sama dengan seluruh jentera parti kita dalam rangka persiapan menghadapi pilihan raya kecil yang sangat penting pada 2 bulan yang akan datang ini. Amo juga percaya semua sekali bersyukur kepada Allah SWT kerana pucuk pimpinan parti telah memilih seorang calon yang kalau ibarat orang nak masuk gelanggang gocoh, takut gu tu benar dah. Seorang calon dari sudut usianya, dari sudut pengalamannya, dari sudut latar belakang akademiknya, dari sudut perwatakannya, setakat ni lah. Kita dengar ada 2 dah calon, setakat ni tu kalau mula 27, hak ni gi 30 lebih-lebih berkali majoritinya insya-Allah. Tapi adik kakak sekalian, pilihan raya kita ni bukan hanya sekadar satu pilihan raya kecil. Pilihan raya kita ini dan mungkin ada lagi pilihan raya yang akan datang sebelum marinya pilihan raya umum adalah perbatuan atau mileage perjalanan sebuah perjuangan terutama sekali bagi umat Islam dalam negara kita. Di seluruh dunia, mana-mana kaum, mana-mana bangsa yang tidak berupaya membina kekuatan bagi dirinya, maka tidak dapat tidak mereka akan menjadi bangsa dan kaum dan kelompok yang akan dijajah oleh orang lain. Dalam negara kita, umat Islam hanya merupakan mungkin tak sampai 70%. Tetapi umat Islam dalam negara kita adalah umat teras. Teras dari segi sejarah, teras dari segi bilangan, teras dari segi peranan dan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kita. Apa yang ada pada kita tak akan terubah, tak akan terbaiki, melainkan kita sendiri yang mengubah dan membaikinya.
Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inilah satu cabaran yang besar. Selepas merdeka, amat sebut di kampung Bukit Teruna tadi, dua parti politik yang menjunjung, membawa, mengibarkan obor perjuangan orang Melayu dan umat Islam. Hak lain-lain, hak ada-ada tu beranak lepas pada merdeka dah. Tapi daripada dua ni, sonya pacik tayar dah. Sonya jadi expired. Tak relevan. Walaupun memang lah, betul lah macam saya pun kata, memang lama sekoti lah. Lama lah pada Datuk Mat Said jadi ketua bahagian di Kemamin ni lama. Betul tu dia mula-mula jadi calon tahun 90, ama main ngepeng, ama tu wakil dah. Ama jadi Abu Hormat dah tahun 80 ni. Tahun 90 main ngepeng Datuk Mat Said, pilihan raya kecil, by election. Lama lah kalau kira kan. Start tahun 80 ni. Habis dewan tu dewan. Dewan negeri masuk dah. Dewan negara masuk dah. Dewan rakyat masuk dah. Kona Kelip masuk dewan negeri semula. Palopak masuk dewan rakyat semula. Ketua bahagian Tereng 37 tahun. Terakhirnya betul lah. Sesagung. Sesagung ni kak. Sesagung lah. Fikir secara logik tak boleh sabar kalau hijau ni. Sabar-sabar hopah lama-lama tak pakai hijau lah mana. Amor pula hijau. Bapa tu redha. Bapa tu suka. Bapa tu mari daripada hati. Kerana kita ni orang perjuangan. Orang perjuangan, hak utamanya matlamat perjuangan. Orang kafir, orang bukan Islam, mai parti tak apa, dia sekata dunia je. Buat kita ni yakin, dia percaya kena jawab lagi sesok. Jawab honor lebih berat lagi. Nak jawab lagu mana yang nak kita tinggal apa? Nak kita tinggal bersatu di kabak terbelakang DAP. Nak jawab lagu mana? Amo nak tunggu Zahid ke? Nak tunggu UMNO ke? Ataupun nak tunggu dasar perjuangan yang kita nak kena jawab sesok? Boleh-boleh tolong akak Perdana Menteri daripada UMNO. UMNO ni kalah kopeh pilihan raya 14 mula. Pilihan raya baru ni. Hak dulu sebelum pada ni. Umpama ayat tak patuh, itik tak sudu. Dulu gagah pertahan Putrajaya, kalah menunggunya. Halah. Hilai kuasa. Mari tolong piping. Ambo sesagung tiga tu. Maka sebagai sesagung, ambo lah memang ambo lah banyak kecek kira dengan apa. Kebetulan Datuk Taqiyuddin sesagung saing baik. Jadi itu lagi dia memang dah ambo UMNO tapi baik. Sama-sama dalam bola dan sebagainya. Maka kecek kira antara UMNO dan PAH tu banyak ambo sesagung yang buat. Sukanya kita mai parti tiga tu ada kakak. Bila UMNO boleh kapur dengan PAH, hak Allah jadi benar. Mana pun dah terfikir di akal UMNO jatuh di Putrajaya, tak ada pilihan raya yang ke-15, Perdana Menteri boleh ke UMNO. Macam mana Mai Sabri boleh jadi Perdana Menteri? Tu terang sama rakyat. Tolong kepung. Waktu Tan Sri Muhyiddin nak berundur, patut nak berubah parlimen, lah mari jumpa orang kita kepung. Tak apa, UMNO jadi Perdana Menteri. Pada apa pun boleh minta juga nak jadi Perdana Menteri. Atau Pepah boleh suruh bubar parlimen. Dah, Tan Sri Muhyiddin gebah pelebek. Bukan kerana PAH.
Tan Sri Muhyiddin jatuh kerana UMNO. 15 orang ahli parlimen UMNO tarik sokongnya, jatuh kerajaan yang UMNO berada di dalamnya. Siapa je jatuh? Siapa je punah? UMNO. Tapi PAH boleh rayak, tak apalah. Jatuh Presiden bersatu, kita beri ke UMNO jadi Perdana Menteri. Jadi bila Presiden UMNO buat cerita memfitnah ke PAH, amat terpaksa pertahankan. Bukan PAH yang mati Muafakat Nasional, amat kata. Maka dia kata amat ni hati duduk dalam UMNO, hati duduk lain. Amat ni jurucakap bersatu. Amat ni pro PAH. Amo pro kepada perjuangan dia, amo pro pada kebenaran. Dapah tolong UMNO tika UMNO jatuh. Dapah boleh hakak Perdana Menteri daripada UMNO sewaktu Perdana Menteri 8 jatuh, Perdana Menteri 9 PAH boleh hakak UMNO. Maka amo kata tak patutlah Presiden UMNO suruh anak-anak buah dia buat cerita meletakkan salah pada PAH. Sebab kalau soal Muafakat Nasional, ya terlebih Muafakat Nasional tu UMNO. Dia mau tahu pendiri PAH sewaktu nak menjaga Muafakat Nasional. Dan kebetulan pula UMNO juga tahu cerita hak sebenar. Yang babak gila sepuluh lagu tu apa? Kerana pergi berunding dalam gelak di Ampang Jaya dengan DAP, dengan tawar-menawar je ialah soal masalah diri sendiri. Masalah diri tak puas hati nak jawatan tertentu. Masalah diri dengan permasalahan-masalah tertentu. Sanggup nak mufarakah daripada Muafakat Nasional, di mana negara ini tanpa kuasanya berada di tangan orang Islam tanpa membelakangi orang bukan Islam. Ini formula politik yang paling terbaik bagi negara kita. Tanpa menepikan orang bukan Islam, tanpa membenci kepada mana-mana kaum. Karena itulah ajaran Islam. Islam tak bagi asabiyah. Laisa minna man da'a ila asabiyah wa laisa minna man qatala ala asabiyah. Kita tidak ada asabiyah, tak ada perkauman. Bapa orang Islam tak boleh perkauman. Ada Melayu, ada Cina, itu tanda kebesaran Allah. Tuhan suruh saling kenal mengenal. Tanda kebesaran Allah. Tidak suruh perang, tidak suruh benci atas nama kaum. Dan tak boleh menzalimi. Nabi kata barang siapa mengkhianati zimmi, akulah musuhnya. Lawan aku ni. Maka inilah pegangan kita. Tapi kuasa pemerintahan bagi orang Islam dalam negara Islam yang majoriti penduduk Islam, maka hukumnya adalah fardu ain. Ada yang kata fardu kifayah, ada kata fardu ain. Tapi fardu bagi orang Islam. Kena ambil tanggungjawab politik dan kepimpinan. Kewajipan atas kita. Mana boleh akhirnya kita nak serah Perdana Menteri 10 yang partinya tidak dasar Islam. Buka perlembagaan parti PMI, sepatah perkataan Islam pun tak ada. Orang PAH boleh pimpin negara, UMNO pimpin negara. Dan kebetulan je memang daripada Muafakat Nasional pada UMNO duk pimpin dah. Kita boleh tinggal mufarakah daripada jemaah Islam. Kita pergi akak pemimpin yang dasar dia, ia tubik daripada mulut dia, jelas dia mengaku dia liberal. Jelas perbuatan dia liberal. Jelas dasar dia liberal. Jelas parti dia parti liberal. Jelas malah menjadi ahli liberal internasional secara berdaftar dan beryuran. Pakai kita orang politik lama tak faham benda lagu ni. Nak balas ni balas lah. Nak keng ni keng lah. Ni kita ambil hak fakta. Faktanya parti itu bukan parti yang menjunjung dasar Islam.
Yang jelas parti itu anggota Liberalis Internasional. Berdaftar, beryuran, buka dalam internet, ada lagi duk cakap situ. Lagi kesalah kecil orang dakwa. Apa lagi amo bila duk alepah, jadi darah manis orang nak belaka. Amo berhedah. Tapi kita kata atas benda yang benar. Parti itu parti ahli sebuah badan yang hari ini istiharah tia-tia sokong Israel. Liberal International ni penggerak, pendukung, menyokong Israel. Kenapa? Kerana dasarnya memang begitu. Maka jawatan Perdana Menteri yang ada kita boleh lepas kerana pertimbangan politik peribadi. Maka hamba terikat di situ. Nak tunggu presiden hamba ke? Hamba nak kecek suara hati hamba sebagai orang berjuang. Hamba nak pergi mana? Dah. Menteri beliau sudah dah. Menteri luar bandar sudah dah. Menteri wilayah persekutuan. Menteri komunikasi dan multimedia. Ahli Dewan Negara dah. Ahli Dewan Rakyat dah. Lapan pengat dah. Hamba tak perlu fikir soal kedudukan hamba. Tapi nak fikir kedudukan hamba saya jawatan sesagung, memang kena tunggu presiden. Tapi hamba kata dah tadi. Kalau dia umur 67 ni kak. Kalau esok orang kata, tak ada dah, Datuk Nuar tu mati semalam, serai jatuh. Orang tak kejut, dah umur 67. Kalau tu hari lebih 10, jadi 77. Alhamdulillah. Tu hari lebih lagi 20, baru 87. Kalau tu hari murah, macam Dr. Mahathir dah lah 97. Sekarang 30, tak lagi dah. Lepas tu, kena jawab segala benda. Duk bawa selama ni. Nak jawab lagu mana? Anwar Musa, parti Mung, capur parti PAH, capur parti Bersatu, capur yang lain-lain bersama dengan Mung mula patut boleh buat kajian. Tak salah rakyat, orang Melayu, orang Islam dah beri mandat pilihan raya lepas. Kursi UMNO, capur PAH, capur Bersatu, capur dengan hak anti DAP masa ngepek. Hak tolak PS masa ngepek. Bilangnya lebih pada 112. Mu boleh buat kajian. Bapa mu tak buat kajian. Nak jawab ke mana? Bapa mu lari 30 yang menyebabkan hak rakyat beri mandat tak boleh buat kajian. Mu buat lari 30, mu akak DAP, mu akak PKR jadi kajian. Nak jawab lagu mana? Maka hamba menentang. Hamba menentang. Untuk hamba tidak anti DAP. Tapi bagi hamba, kita orang Melayu, orang Islam mesti menggarap sistem politik, kelompok politik agar kita menjadi akar tunjang. Kita mesti menjadi teras. Islam mesti memimpin. Orang Melayu mesti menguasai tanpa meminggirkan orang lain. Bila UMNO baik dengan PAH, dia pergi kata, puak kita nak jadi Taliban. Apa bangun dalam parlimen. Apa jawab dalam parlimen. Royak kamu dalam sejarah dunia ni. Bila Islam berkuasa, mana tempat Islam buat janyok orang lain. Sebaliknya orang Islam lah yang akan jadi mangsa. Bila orang lain kuat, orang lain berkuasa. Boleh baca dalam sejarah. Orang Yahudi dalam sejarah tak pernah dianiayai oleh orang Islam. Sejak zaman Rasulullah buka kota Madinah, Yahudi ada dah di Madinah, Yahudi dilindungi. Waktu zaman kecemerlangan Islam membuka kerajaan sampai ke Spanyol di Cordoba, orang Yahudi, orang Kristian dilindungi. Tapi orang Islam bila duduk bawah orang lain belum tahu lagi. Dan mata kita menyaksi sendiri hari ini. Bila kita tak ada kekuatan, budak kecil, hak tak tahu satu pun kena bom. Orang tua Islam kena bom. Orang Tino kena bom. Tak ada kasih belah. Di beberapa negara orang Islam dibakar hidup-hidup. Di beberapa negara orang Islam jadi minoriti. Dilayan lebih hina daripada haiwan. Tapi Islam menjamin tak ada benda tu. Tapi nak sampai situ kita kena berkuasa.
Maka cara nak berkuasa tu, kita kena menyatu padukan. Maka inilah mission Perikatan Nasional. UMNO Mufarakah, tapi Perikatan Nasional dan Muafakat Nasional, walaupun di kamu dia telah mati tanpa batu Malaysia Muafakat Nasional, sebagai NGO pengamu kepung lagi. Walaupun kita tanggung belanja sendiri, buka cawangan sendiri, ahli puluh-puluh ribu seluruh Malaysia, bukan kerana apa-apa, tak ada gapo dia NGO, tapi yang menjunjung semangat Muafakat Nasional. Tapi Muafakat Nasional bukan parti politik. Maka perjuangan parti politik berwajibnya adalah PAH dan Perikatan Nasional. Maka cara UMNO nak teruskan perjuangan, maka UMNO tidak boleh kembali kepada UMNO. Ada orang nak ajak suruh-ajak semula, nak buat rayu, bapa tinggal dan sebagainya, kata tak boleh. Perjuangan kalau salah, tak boleh situ dah. UMNO dengan kau rosak berat. Tengok lah ni, dia duduk dalam kerajaan. Pertama, dia suruh kuasa Perdana Menteri kepada orang yang tak memperjuangkan Islam. So, dia kena tanggung dosa situ. Bila itu berlaku, maka akan mari lagi bala-bala yang lain. Bila mari kerajaan, nak mari konsert LGBT, Coldplay, Perdana Menteri boleh mengalu-alukan. Negara Islam lain seperti Indonesia haramkan jangan pergi masuk. Kita bulan depan akan ada konsert Coldplay, konsert yang mempromosikan gaya hidup LGBT. Betul lah pula saya dua kita dengar cerita LGBT. Abdul Wahid dan Abdul Wahid, kau kapal mau tak tahu. Tak pelik dengan kau, bapa. Kerana kita menjunjung dasar lagu tu secara langsung, secara tak langsung. Benda yang terang di tengah Allah, kita tak ada kekuatan tu nak buat. Ada kedok pemimpin Islam, ada daripada mana? UMNO Barisan Nasional. Tapi apa? Jadi kubar abik dengan kau sakit gigi. Tak boleh nak tegur, tak boleh nak pimpin, tak boleh nak rayak. Sebab apa? Nyawa kita suruh duduk pada DAP. Ia lebih besar daripada kita. Ya, istihad dasar dia adalah dasar sosialis. Macamlah kita tak tahu sejarah DAP. Kita tahu daripada mana punca DAP. Sebab apa wujud DAP. Siapa memperkenalkan DAP. Apa pembawa DAP. Kita yang beri kuasa pada dia. Lagu mana kita nak menghalau semua dia adik kakak. Dalam sebuah negara demokrasi berparlimen, tak dapat tidak ialah proses pilihan raya. Baik DUN, baik parlimen, PRK ataupun PRU. Maka setiap kali bagi pilihan raya, ianya fardu atas kita semua. Kena pula UMNO, dilatih pula jadi timbalan ketua pengarah pilihan raya PAH. Kau berat lagi. Betul lah pula ketua pengarah, menteri besar. Dewan Negeri nak bersidang, tak boleh turun mari kau Terengganu. UMNO kena bikul. Tapi terik ni kita bikul. Kita tak rumah buku. Bapa, ini perjuangan yang betul, ini perjuangan yang benar. PAS wajib diperkasakan. Setiap calon PAS mesti menang dengan cemerlang. Sebagai isyarat kepada dunia, kita tidak ubah, kita tidak mati, kita tidak hilang keupayaan. Malah umat Islam dalam negara kita ini akan terus diperkasakan dengan melebarkan sayap perjuangan parti PAS. Maka rakyat Kemame berpeluang membuktikan ini akan kita laksanakan sepenuhnya. Sebab tu 27,000 majoriti tak cukup. Sebab tu jumlah pengundi ada berapa? 160 lebih. UDM ada 48 UDM. Baru ni bolehlah 30 lebih ke dekat 40,000. Hak masih lagi undi dacing. Sahabat-sahabat UMNO, anak-anak UMNO, saya UMNO dalam UMNO. Hei, UMNO nak tanya. Tolong jawab malam ni. Kalau ada niat nak pakai dacing 2,000 lebih, tolong tanya diri sendiri. Apa sebab aku nak pakai dacing? Tanya diri sendiri. Walaupun kita dibakar UMNO ke apa ke, tanya diri sendiri. Apa sebab nak membolehkan aku nak pakai dacing? Oh, kerana nak akak dacing memimpin? Tak. Dacing duduk bawah DAP, dacing duduk bawah PKR.
Kena harap Daci buat dasar. Tak. Apa? Daci kena duduk di peringkat timbalan Perdana Menteri, salah satu parti yang paling kecil dalam kerajaan sekarang. Lekeh. Dasar je pula lagu mana. Dah banyak lagi perkara. Sebab tu hamba nak mengajak. Di Kemamen ni kita tidak berselibah, tidak berbalah. Tidak kata nak, orang kata bergilah siku dengan penyokong-penyokong yang pernah mengundi UMNO dari pilihan raya lepas. Semua adalah anak-anak kita belakang. Kita nak pada benda yang benar. Kita nak pada benda yang betul. Apa lagi? Body calon tak sekira lah tu. Orang sini lebih tahu. Kalau pilihan raya ni Barisan Nasional anggap sebagai bertanggungjawab, tak ada seorang habuk AJK bahagian UMNO di Kemamen ni layak. Tak layak ketua, ada timbalan. Tak lawat timbalan, ada naib. Ada pemuda, ada wanita, ada puteri. Seorang habuk tak berani nak jadi calon. Apa? Sebab tahu dah halah. Pada halah sikit, baik tentu halah banyak. Maknanya parti yang tak sungguh dalam berjuang. Tak sungguh. Kalau parti yang sungguh dalam berjuang, apa benda lalu suka bagaimana pun lalu lah. Ni tak. Ketua bahagian muka dia jadi pengurusi ke tengah. Sayanglah weh nak letak jawatan. Kau selalu letak jawatan, halah tentu dah. Pak kalau halah nak minta kelik, berasa malu kalah. Ada bekas menteri jadi pengurusi Felda, nak tanding kena letak jawatan pengurusi Felda. Sayanglah muka tahu dah halah. Kalau halah tak kena minta pula. Hak lain tak boleh lah. Kalau hak tak boleh calon jadi lain, hak lain tu takut lawan kita, maka biar dok belakang. Maka kita taklah calon. Allah tak saya sebut lah. Kita tak ada peribadi ke siapa, kita hormat semua. Cuma nak royak kepada pengundi, popok kita, ini bukan satu perjuangan yang serius. Tapi ahli parti kita cuba tengok. Mesti bersadar. Bapa tu kena baca banyak sudut tuan-tuan. Kita pilih calon kerana nak memberi isyarat perjuangan. Pertama, rakyat Kemamen ni rakyat bergegar. Mandat diberi pada Yai Muhammad Cik Eliah 27,000. Satu penghormatan rakyat Kemamen beri. Maka dan Perikatan Nasional tak saya buat ambil sambil lewa. Pertama, pilihan raya ini ada mesej nasional, bukan mesej lokal. Isyarat nasional. Sebab tu kita pertaruhkan seorang yang mempunyai prasyarat. Kalau dari segi material Perdana Menteri, nothing less. Bukan kata dia nak jadi Perdana Menteri, material yang kita tawarkan, nak mewakili sebagai menghormati rakyat. Segala the top brain semuanya ada di Kemamen ni. Ni bombing yang memberikan energi kepada Malaysia dan dunia. Mari pada sini. Satu-satunya kawasan parlimen yang ada pelabuhan, ada airport, ada lebuh raya dan ada kereta api moden. Tak ada satu parlimen pun lagu tu. Terek kereta api tak ada. Pelabuhan tak ada. Tasik Kemah Tebal tak ada. Lebuh raya buat sekerak tak sudah Pak Kelon ni. Kemamen ni istimewa. Daripada 160,000 pengundi, berapa tak ada latar belakang kelulusan pengundi Kemamen ni. Berapa? 141,000 adalah pengundi-pengundi. Orang yang bagi kita dalam parti, dalam Perikatan Nasional dan PAS, mesti dicerminkan dengan kesungguhan kita. Sebab itu hanya kita yang boleh melakukan. Maka mau harap jentera pilihan raya kita tak sekira lah. Memang ahli Barisan Nasional mengaku Allah petai lagi lah. Tapi kita bukan hanya soal Barisan Nasional, tapi kita soal nak hipung sokongan yang kuat kepada PAS. Kalau boleh, biar semua rakyat di Kemamen ni tunjuk solidariti, keluar mengundi. Hak tak jauh balik, hak tak balik baru ni pun kena balik. Hak daripada PAS sendiri, penyokong PAS ada 57,000 tak tubik mengundi baru ni, kena tubik trek ni.
tubik beramai-ramai dengan semangat. Kita nak berikan satu signal bahawasanya dalam pilihan kecil ini yang dunia sedang memerhatikan, Malaysia sedang memerhatikan, rakyat memerhatikan. Kita nak tengok calon PAS yang amat berhormat Menteri Besar kita menang dengan majoriti lebih daripada 30,000. InsyaAllah benda boleh kita lakukan. Padahal dulu tak. Sipai malam-malam lain pula. Malam ni majlis yang ketiga dah ni. Aku habis bateri. Jadi saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan, terutama sekali yang dipertua PAS, kawasan Kemame, dan seluruh staf pimpinan ahli-ahli jawatan kuasanya, pengarah pilihan raya parlimen dan DUN, dan semua jentera-jentera, dan semua sekali tenaga di peringkat UDM, dan juga yang mari bantuan daripada DUN luar daripada Kemame, serta yang mari pada negeri-negeri, serta yang jauh dan dekat yang mendoakan kemenangan. Amba ucap terima kasih belaka-laka. Marilah kita esok mendoakan urusan penamaan calon kita akan berjalan dengan lancar dan sempurna, dan mulai besok kita akan tanpa jemu-jemu meneruskan kempen kita, mengajak rakyat, menerangkan rakyat, memperkasakan politik tanah air kita, memperkukuhkan lagi agenda perjuangan kita Parti PAS, dan untuk mengikat, menggabung, memperkuatkan saf kepimpinan politik orang Melayu dan Islam melalui perjuangan PAS yang menjadi tanggungjawab kita bersama. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT memberkati, dan syukur Alhamdulillah pada malam ini kita telah melancarkan dengan resminya urus dia, kita panggil apa bilik gerakan ke? Markas DUN Kemasik Parlimen Kemame. Mudah-mudahan semua sekali akan dapat menyumbangkan tenaga masing-masing, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemenangan yang besar pada kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Takbir.